Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV bagi slot tahap 2 dan hari ini mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Kita punya tajuk pula ialah Jom Lakar Kereta Kawalan Jauh. Cikgu Nash, kali ini mungkin kita dah boleh mula melakar ke? Ya, okey. Alright, mesti Syafiqah dah tak sabar kan. Betul. Untuk melakar. Ya, cikgu. Okey, tapi Syafiqah kena tumpukan perhatian, lihat satu persatu untuk lakaran hari ini. Sebab pada akhir sesi ini, cikgu akan uji Syafiqah untuk melakar. Okey, baiklah cikgu. Okey. Jadi, Syafiqah dah sedia? Sedia cikgu. Jom kita mulakan. Jadi kita mulakan dengan yang pertamalah seperti yang cikgu cakap tadi, sebelum kita nak menghasilkan projek ataupun produk kita perlu melakarkan idea. Rasa-rasa Syafiqah. Ya, cikgu. Kenapa kita perlu melakar? Kena melakar untuk menyatakan idea kita. Sebab kan cikgu, kita nak dapatkan gambaran. Kalau kita tak melakar, macam mana kita nak tahu rupanya macam mana, rupa macam mana. Jadi kita susah nak buat perkaitan dengan apa masalah ataupun tujuan kita membuat produk tu. Ya cikgu? Ya, betul. Wah, okay, bagus. agak berumit ya jawapan saya. Tapi betul lah. Sebab apa kita melakar, senang kita nak nyatakan apa kita punya idea. Macam kalau kita cakap sahaja. Betul. Saya nak kereta kawalan jauh saya tu ada tayar 4 tapi ada dekat sisi. Kita cakap je. Untuk orang lain nak faham agak sukar. Jadi dengan adanya teknik melakar ni, kita dapat nyatakan, dapat ekspresikan kita punya idea tu untuk ceritakan kepada orang lain. Sebab dalam reka bentuk dan teknologi ini, dia perlu bekerjasama di antara ahli-ahli kumpulan yang lain. Kalau dalam dekat sekolah, murid nyatakan, kadang-kadang kawan dia tak faham sebab murid tu saja yang faham idea dia. Jadi sebab itulah kita kena buat lakaran. Betul. Okey, dalam lakaran, dalam reka bentuk dan teknologi, kita hanya perlu buat 3 lakaran idea sahaja. Oh, 3 cikgu? 3 sahaja. Buat lebih boleh, tapi terlampau banyak, nanti bila proses untuk buat penilaian nanti lagi panjang dan rumit. Jadi sebab itulah kita hadkan kepada 3 lakaran sahaja. Okey, baiklah cikgu. Jadi prosesnya lebih singkat, tapi bila kita buat penilaian akan dapatkan hasil yang lebih baik. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan dengan lakaran yang pertama. Okey, kali ini cikgu akan letakkan ni lah sebab cikgu dah sedia awal-awal, iaitu cikgu dah lakar siap-siap dekat rumah. Jadi kita akan tonton video untuk lakaran yang pertama terlebih dahulu. Jom sama-sama kita saksikan. Jom kita saksikan. Cikgu, seperti yang kita lihat di depan kita ni ya, cikgu? Betul. Lakaran idea 1. Lakaran idea 1 telah cikgu tunjukkan dia di hadapan. Tadi tu lakaran dia lah. Okey. Jadi dekat sini, kalau Syafiqah boleh lihat pada lakaran 1 tu, macam cikgu cerita tadi itulah. Ya. Perlu digabungkan ketiga-tiga komponen yang terdapat dalam elemen elektromekanikal. Jadi cikgu akan huraikan di mana satu komponen tu berada. Okey, jadi untuk lakaran 1, kalau kita lihat dekat sini, dia menggunakan alat kawalan berwayar. Alat kawalan berwayar. Selalu tajuk kita hari ini, alat kawalan jauh. Agak-agak sama tak? Okey, jadi kita boleh buat penilaian nanti. Okey. Dia menggunakan alat kawalan berwayar,
kemudian ada motor, kemudian dia menggunakan komponen mekanikal apa tu? Cuba lihat betul kita gunakan komponen apa. Okey, Dapat? cikgu. Saya rasa dari situ menggunakan Apa? Boleh? tali sawat ke cikgu tu? Oh, apa tu nama dia cikgu? Gear. Gear. Okey, gear. untuk lakaran yang pertama, Okey. lakaran idea pertama menggunakan gear. Okey, jadi gear ni disambungkan di antara motor dan ganda pada tayar supaya ia boleh bergerak. Kalau dekat sini Syafiqah boleh lihat lakaran idea 1 ni dia tak ada komponen elektrik. Dekat mana komponen elektrik tu? Komponen elektrik patutnya... Sebab tadi kita mula-mula nyatakan kita perlu gabungkan ketiga-tiga komponen tu. Ya. Syafiqah rasa dekat mana komponen elektrik ni? Saya rasakan cikgu dia tiada motor ya cikgu. Motor ada. Ada motor? Motor ada. Lagi satu tu apa ya cikgu? Tak apa, saya bantu Syafiqah. Cikgu silakan bantu saya. Okey, tak apa. Ini ialah proses belajar. Betul cikgu. Okey. Sebenarnya komponen elektrik yang ada pada lakaran idea 1 ni ialah pada alat kawalan berwayar tu. Di dalam tu kita dah letak bateri. Kita tak asingkan selalunya kalau tu alat kawalan bateri asing, kereta kawalan bateri asing, tapi sebabkan dia berwayar, dia berkongsi sumber kuasa elektrik. Sebabkan dia berwayar ya cikgu. Ya, jadi dah selesai untuk lakaran yang pertama. Setakat ni ada persoalan tak? Setakat ini ya cikgu, memandangkan lakaran idea kita baru satu kan? Ada baru satu, kita nak tengok lagi dua tu cikgu. Okey. Jadi yang lakaran idea 1 ni dah cikgu terangkan dan huraikan apa yang ada pada lakaran idea 1 tu dan komponen yang terlibat yang kita boleh gunakan dalam elemen elektromekanikal tu. Okey cikgu. Jadi kita beralih kepada lakaran idea yang kedua. Adakah Syafiqah sudah bersedia? Bersedia cikgu, jom. Jom. Okey, jadi sebelum tu kita cikgu dah sediakan video juga. Okey. Okey, jom kita lihat. Okey. Okey, ini dia di depan kita ya cikgu. Lakaran sebentar tadi, lakaran idea yang kedua. Nampak berbeza dengan lakaran idea 1. Betul. Berbeza dengan lakaran idea 1. Okey. Jadi kita dah lihat tadi video lakaran untuk idea 2. Okey, jadi kat sini cikgu nak huraikan apa yang melibatkan komponen yang ada dalam elemen elektromekanikal. Okey cikgu. Dalam lakaran idea 2, ni berbeza sikit. Kalau dalam ni dia dah tambah komponen yang lain, dia dah tambah bahan yang lain. Okey. Okey, yang pertama kalau kita lihat secara amnya kita nampak ada panel solar. Panel solar. Dah tak guna dah kuasa bateri. Dah tak ada wayar dah. Dia guna panel solar pula. Dia guna panel solar. Kalau panel solar ni di dalam kategori apa? Kalau panel solar melibatkan kuasa, jadi elektrik cikgu. Dia menyumbang memberikan kuasa elektrik kepada motor. Kita masih menggunakan motor untuk dia bergerak. Berfungsi bergerak. Okey, seterusnya. Yang kedua, kita ada tambahan lain, iaitu kita ada papan isyarat, penerima dan antena. Jadi ini kalau kita lihat, ni betul lah ni. Kita nak hasilkan kereta kawalan jauh sebab kita ada papan penerima dia pula. Betul cikgu. Okey. Yang ketiga iaitu untuk komponen mekanikal, kita ada gergancu dan
Rantai. Jadi berbezalah dengan yang tadi tu. Okey. Yang lakaran idea 1 tu kita gunakan gear. Tapi yang ini kita gunakan gegancu dan rantai. Cikgu, saya nampak sedikit mungkin dari segi dia punya elemen elektrik tu dan juga elektronik tu lagi sedikit penambah baik daripada lakaran idea 1 Ya, berbeza. Komponen elektrik dan komponen elektronik dia berbeza dengan lakaran 1. Okey, cikgu. Jadi kita teruskan. Lakaran idea 2 selesai. Ya. Okey, kita akan masuk kepada lakaran idea 3, iaitu lakaran idea yang terakhir. Tetapi untuk lakaran idea yang ketiga ni, cikgu nak Syafiqah sendiri lakar. Cikgu dah sediakan. Okey, ada. Cikgu dah sediakan kertas dan alat tulis untuk Syafiqah lakar. Jadi semasa video yang cikgu buat lakaran ni ditayangkan, Syafiqah buat lakaran. Boleh? Okey, mencabar Cikgu nak nilai Syafiqah. Boleh, cikgu, saya cuba. Sementara itu kita saksikan video ni ya, cikgu. Ya, betul. Okey, jom. Okey, Syafiqah, macam mana? Cikgu, saya masih dalam proses. Dalam proses lagi? Okey, tak apa. Sebenarnya untuk membuat lakaran ni, dia mengambil masa. Dia kena, kalau cikgu dekat sekolah, cikgu akan murid-murid ni bertenang, relax supaya idea yang dihasilkan tu cantik dan kemas. Okey, macam mana Syafiqah? Dah sampai mana dah? Okey, saya hampir sampai ke motor dah nak siap ni. Okey, bagus. Cikgu, biasa dekat sekolah dia guna pensel ya, cikgu? Ya, dekat sekolah kita gunakan pensel lah. Tapi kalau dekat sekolah ni biasalah murid sekolah rendah ni kan. Buat sikit padam, buat sikit padam. Okey, tapi tak apa, sebenarnya itu proses belajarlah. Okey, cikgu. Dah siap. Dah siap. Cikgu nak tengok ke? Okey, boleh. Syafiqah angkat dan tunjukkan pada murid-murid di rumah apa yang telah Syafiqah hasilkan. Okey, tidak begitu kemas, saya mesti cakap. Tak apa. Tapi sebab lakaran dia sebenarnya tak perlu kemas pun sebab kita nak nyatakan idea kita. Nak letak, sebenarnya kita nak tahu kita letakkan komponen di mana, tayar tu duduk dekat mana. Itulah konsep lakaran. Dan nama ni lakaran. Ya, tak semestinya perlu kemas dan cantik lah. Supaya kita boleh faham, boleh dibincangkan, boleh dibuat penilaian. Ya, cikgu. Okey, jadi yang dah siap Syafiqah, cikgu dah letakkan di hadapan. Tapi Syafiqah punya lukisan, lakaran ni bagus. Cikgu boleh bagi 3 setengah bintang daripada 5. Okey, cikgu ada nampak komponen saya di dalam ni. Ya, ada nampak. Okey, jadi cikgu akan huraikan komponen yang ada Syafiqah lakarkan satu persatu. Baiklah, okey, cikgu. jadi kat sini ada tambahan daripada lakaran idea 2 tu. Kita akan ada tambahan dan perbezaan lah. Yang pertama, untuk komponen elektrik, dia dah tak menggunakan panel solar. Dia dah menggunakan bateri. Sebab itulah ada tapak untuk pemegang bateri. Okey, itu untuk komponen elektrik. Okey, yang kedua, dia dah menggunakan, samalah untuk lakaran yang kedua. Okey, dia dah gunakan papan isyarat penerima. Dan akhir sekali untuk komponen mekanikal, dia dah tukar yang lain, iaitu dia menggunakan tali sawat dan takar. Jadi dia berbeza untuk ketiga-tiga lakaran. Jadi bagus lakaran Syafiqah. Jadi selepas ini kita akan buat penilaian pula di antara ketiga-tiga lakaran ni, adakah sesuai ataupun tidak untuk kita jadikan projek
akhir kita. Berdasarkan 3 elemen yang cikgu sebutkan, elektrik, elektronik dan juga mechanical. Betul. Adakah mereka sesuai? Okey, baiklah. Jadi yang sedang menonton jangan ke mana-mana ya. Kita akan membuat penilaian seterusnya dan sehingga itu jom kita berehat sebentar dulu dan kembali di Didik TV KPM.